warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di dalam bilik kuliah online ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan buku yang ditulis oleh saya sendiri, iaitu Ummahatul Mukminin, iaitulah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula pada muka surat ke-90, iaitu kita sedang membicarakan tentang kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dalam kuliah yang lepas telah pun kita membicarakan serba sedikit berkaitan dengan kelebihan Aisyah ini yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kelebihan Aisyah yang lain. Jadi disebutkan di situ penyebab kepada turunnya syariat tayammum ataupun kisah Aisyah ini merupakan sebab kepada turunnya ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang Islam apabila tidak menjumpai air. Apabila dalam permusafiran air tak jumpa, air tak ada setelah dicari, maka orang yang ingin bersolat pada ketika itu mereka boleh untuk melaksanakan tayammum. Saya sebut di situ, selain itu ayat Al-Quran yang diturunkan disebabkan Aisyah radhiyallahu anha adalah yang berkaitan dengan tayammum, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam kerana kemudahan ataupun keringanan yang diberikan olehnya. Tayammum merupakan satu keringanan. Tayammum merupakan satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang tidak menjumpai air, terutamanya orang yang bermusafir. Begitu juga tayammum merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang sakit yang tidak boleh untuk menggunakan air. Jadi apa sebab turunnya ayat ni? Sebabnya adalah kerana berlakunya satu kisah yang menjadi sebab kepada turun ayat ni, dan kisah itu adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau orang hari ni tayammum, mereka akan ingatlah ayat tayammum, ayat Quran yang turun hanyalah disebabkan oleh kerana peristiwa yang berlaku pada diri Aisyah. Ya, saya sebut di situ terdapat hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah berkata, halakat qiladatun li Asma fa ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi talabiha rijala fa hadaratis salah wa laysu ala wudu wa lam yajidu ma'a fasallu wa hum ala ghairi wudu fa anzalallahu ta'ala. Yang bermaksud rantai milik Asma ni, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang mana maksud dia halakat qiladatun li Asma. Satu hari rantai Asma yang dipinjam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pinjam rantai daripada Asma
kakak dia lah. So Aisyah pakai rantai itu. Tiba-tiba rantai itu hilang. Aisyah pergi bermusafir. Ni peristiwa ni merupakan peristiwa yang kedua. Yang berlaku pada Aisyah, rantai hilang juga. Dalam kuliah yang lepas, minggu lepas saya telah huraikan bagaimana berlakunya peristiwa Al-Ifk, berlakunya peristiwa fitnah yang dimulakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik di Madinah. Pada masa itu, dia yang mulakan fitnah kepada Aisyah. Sebab apa dia fitnah Aisyah? Apabila Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan daripada rombongannya sebab mencari rantai. Sebab Aisyah ni pergi buang air sekejap, kerana ada urusan, dia pergi keluar sekejap daripada dia punya haudaj. Keluar sekejap daripada dia punya rumah yang diletakkan di atas unta tu. Kemudian bila dia patah balik, baru dia sedar yang rantai dia tak ada. Rantai dia telah terjatuh, maka dia patah balik pergi cari. Bila dia jumpa, dia patah balik nak cari rombongan dia dah beredar. Itu kisah yang pertama yang telah pun kita hurai sebelum ni. Ni kisah yang kedua. Yang mana kisah yang kedua ni menjadi penyebab juga kepada satu peristiwa yang besar. Peristiwa tadi penyebab kepada turunnya ayat yang membersihkan nama Aisyah. Yang ni, kisah ni turunnya ayat tayammum yang memberikan keringanan kepada manusia. Saya tidak nafikan sebahagian daripada ulama, antaranya Al-Imam Syafi'i dan beberapa orang yang lain, antaranya juga adalah Ibn Hibban. Mereka mengatakan bahawasanya kisah ini, kisah yang kita sedang bincang ni, dengan kisah Aisyah hilang rantai, kemudian Aisyah dituduh, mereka kata itu adalah kisah yang sama. Sebahagian ulama kata kisah ni kisah yang sama. Peristiwa ni berlaku adalah peristiwa yang sama. Manakala sebahagian ulama semisal Ibnul Qayyim, mereka mengatakan ini merupakan kisah yang berbeza, kisah yang lain. Kerana di sana ada riwayat di dalam Mu'jam At-Tabarani yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan mengisyaratkan kisah jatuhnya rantai ini berlaku 2 kali dalam hidup dia. Dan berlaku 2 kali, dan dua-dua peristiwa ni menjadi penyebab kepada turunnya ayat Al-Quran. Jadi begitulah kelebihan Aisyah radhiyallahu anha yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Untung tuan-tuan, sebab bila orang baca je ayat tayammum ni, orang akan ingat, oh ini peristiwa Aisyah. Aisyah ada kisah dalam cerita ni sehingga turunnya ayat Quran membersihkan nama Aisyah. Sehingga turunnya ayat Quran bagi tahu bahawasanya terdapat keringanan bagi orang yang nak berwuduk tapi tak ada air. Ya? Maka Aisyah kata, telah binasa rantai bagi Asma. Aisyah meminjam rantai Asma, tiba-tiba rantai itu hilang. Maka Aisyah kata binasalah rantai itu. Faba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabiha rijala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghantar beberapa orang sahabat untuk mencarinya. Ya, Nabi hantar beberapa orang sahabat untuk cari rantai yang telah hilang daripada badan Aisyah. Kemudian fahadaratis salah wa laysu ala wudu. Tiba-tiba masuk waktu salat. Waktu dia orang tengah cari rantai itu, masuk waktu salat. Masuk waktu salat, waktu tu mereka tak ada wudu. Walam yajidu ma, dan mereka pun cari air tak jumpa. Dahlah wudu tak ada, masing-masing berhadas. Kemudian bila cari air, air pula tak ada. Sebab duduk tengah-tengah padang pasir tuan-tuan, susah nak jumpa air. Fasallu wa hum ala ghairi wudu. Kemudian mereka pun salat dalam keadaan wudu tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayat berkaitan dengan tayammum, ya, yang mana bila kamu nak salat, masuk waktu salat, cari air tak jumpa, cari air tak ada, maka dalam keadaan tu kamu dibenarkan untuk bertayammum, yang mana tayammum itu adalah tayammum dengan debu, dengan tanah yang suci, yang bersih, sapu muka dan sapu tangan, cukup, ya. Baik, jelas dalam riwayat ini bahawa Aisyah radhiyallahu anha merupakan penyebab kepada turunnya ayat pensyariatan tayammum
bagi mereka yang tiada air disebabkan mencari rantai Asma radhiyallahu anha yang dipinjam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh itu Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah, waktu turun je ayat yang bagi tahu boleh untuk tayamum, waktu turun je ayat Quran bagi tahu bahawasanya orang yang memang tak jumpa air boleh bertayamum kalau dia berhadas. Apa kata Usaid bin Hudair? Jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala bika amrun takrahinah illa ja'alallahu dhalika laki walil muslimina fihi khaira. Moga Allah membalas kepada kamu dengan kebaikan, kata Usaid. Usaid ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang Ansar, orang Madinah. Bila turun je ayat bagi tahu boleh tayamum, bila turun je ayat bagi tahu tentang pensyariatan tayamum, Usaid pergi terus jumpa Aisyah. Usaid kata, moga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kenapa? Fa wallahi ma nazala bika amrun takrahina. Demi Allah, tidak turun kepada kamu suatu benda yang kamu tak suka. Tak turun pada kamu satu benda yang kamu tak suka, melainkan illa ja'alallahu zalika laki walil muslimina fihi khaira. Melainkan Allah Ta'ala akan jadikan ia, benda yang kamu tak suka tu, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu dan untuk orang Islam yang lain sebagai kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan turun ayat Quran. Turun ayat Quran yang memberikan keringanan, bukan hanya untuk Aisyah, tetapi untuk semua umat yang berhadapan dengan situasi yang sama. Kenapa tak suka pula? Tak suka ni kerana rantai hilang. Dahlah rantai pinjam, rantai hilang pula tu. Lepas tu bila Nabi SAW suruh para sahabat cari, sahabat ni carilah. Sebab ia arahan Nabi SAW, mereka sayang kat Nabi. Begitu juga ia adalah rantai Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan ummul mukminin kepada orang Islam. Mereka cari. So bila mereka cari tak ada air. Masa tu Abu Bakar, dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu tu Nabi sedang baring tidur di atas riba Aisyah. Sambil Abu Bakar cucuk, sambil Abu Bakar bercakap, Abu Bakar marah kepada Aisyah, ni sebab kamulah ni. Ni sebab kamulah ni. Sambil Abu Bakar menyucuk pinggang Aisyah. Aisyah tak boleh bergerak pada waktu tu kerana Nabi sedang tidur di atas ribaan dia. Menunjukkan bahawasanya pada peringkat awal sebelum turunnya ayat Quran, sebahagian orang menganggap, seperti Abu Bakar menganggap, kisah Aisyah ni menyusahkan sahabat-sahabat yang lain sehingga mereka terpaksa salat walaupun tidak ada air. Maka bila turun je ayat tayamum, ia merupakan satu keringanan kepada umat ni secara keseluruhannya. Baik. Sebab itu Usaid bin Hudair disebut, moga Allah memberikan ataupun membalaskan jasa kamu dengan kebaikan. Kerana ayat ni turun bukan untuk Aisyah saja, walaupun ayat ni turun disebabkan peristiwa Aisyah, tetapi dia turun bukan untuk Aisyah. Dia turun untuk semua orang yang tak ada air. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Di antara kelebihan yang berikutnya yang ada pada Aisyah ini ialah jaminan syurga. Aisyah dijamin oleh Allah Azza wa Jal sebagai wanita yang ada di dalam syurga. Selain itu, beliau radhiyallahu anha juga merupakan ahli syurga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya daripada Al-Qasim bin Muhammad. Katanya ketika mana Aisyah radhiyallahu anha sedang sakit, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang menziarahinya lalu berkata, "Ya ummul mukminin, taqdamina ala farati sidqin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakrin." Ya, yang mana Aisyah waktu sedang sakit ni, Ibnu Abbas datang jumpa dia. Ibnu Abbas ni siapa tuan-tuan? Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bapak dia tu pak saudara Nabi, maka Ibnu Abbas ni kira sepupulah, pangkat sepupu Nabi. Bila Aisyah radhiyallahu anha sakit, Ibnu Abbas ada menyebutkan, wahai ummul mukminin,
wahai ibu kepada orang-orang yang beriman, taqdamina ala farati sidqin, yang mana dia kata engkau akan mengikuti orang yang telah mendahului engkau. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Maksud kau ikut jalan mereka. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dalam syurga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin Abu Bakar dalam syurga. Jadi kalau orang yang ikut jalan Abu Bakar, orang yang menuruti jalan Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat, pastinya orang ni pun dalam syurgalah. Sama juga kalau dikatakan kita menuruti Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafat, menunjukkan dalam syurgalah sebab Nabi pastinya berada dalam syurga. Oleh kerana itulah bahawasanya ulama meletakkan satu pemahaman bahawasanya riwayat ini membuktikan Aisyah berada di dalam syurga setelah daripada kiamat nanti. Diketahui bahawa ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pun wafat dan akan ke syurga. Nabi dalam syurga, Abu Bakar pun dalam syurga. Aisyah radhiyallahu anha yang dikatakan mengikuti jejak langkah mereka berdasarkan kata-kata Ibn Abbas ni, pastinya Aisyah juga berada di dalam syurga. Para ulama berpendapat, walaupun bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpendapat, yang mengatakan demikian, ya, walaupun bukan Nabi yang sebut benda ni, walaupun yang sebut ni adalah Ibn Abbas, tetapi mereka mengatakan bahawasanya kata-kata Ibn Abbas ini merupakan kata-kata yang tidak mungkin diucapkan berdasarkan kepada pendapat dia sendiri semata-mata. Kerana hal syurga, hal neraka, hal ghaib, hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan, hal yang berkaitan dengan khabar umat terdahulu, hal yang berkaitan dengan apa yang akan berlaku pada masa akan datang, ini semua merupakan perkara yang tidak mungkin seseorang dapat fikirkan melainkan pastinya melalui jalan wahyu. Oleh kerana dia sahabat, dan kita katakan sahabat pastinya mengambil hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ini adalah kata-kata Ibn Abbas, tetapi dari sudut hukumnya adalah hukum marfu'. Yang ni kita panggil dari sudut al-mauqufu riwayatan war-raf'u atau wal-marfu'u hukman. Hadis marfu' pada hukum walaupun pada perkataan ia adalah perkataan Ibn Abbas. Tengok saya huraikan di situ, saya kata para ulama berpendapat walaupun bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang hal ini secara terus, tetapi disebabkan ini merupakan perkara yang ghaib, maka semestinya baginda pernah menyatakannya sebelum ini kepada Ibn Abbas. Maksudnya mesti dia sebut pada Ibn Abbas. Bahkan ada riwayat yang lain yang menyebutkan, kalau tuan-tuan tengok dekat nota kaki tu, dalam Musnad Abi Hanifah, yang mana dalam Musnad Abi Hanifah, Al-Harithi meriwayatkan dengan sanadnya secara marfu' melalui jalur Imam Abu Hanifah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Ibn Abbas ada dengar Nabi kata, Aisyah zaujati fil jannah. Aisyah ni adalah isteri aku di dalam syurga. Zahirnya terdapat kelemahan pada sanad ni, tetapi dengan jalur yang banyak hadis ini terangkat menjadi hasan. Jadi oleh kerana itu saya sebut dari sudut hadis yang kita baca tadi, hadis ada daripada Nabi daripada dalam Musnad Abu Hanifah, tapi yang ni lebih sahih kerana ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun dia kata-kata Ibn Abbas, tetapi hukumnya hukum marfu', ya. Tetapi disebabkan ini merupakan perkara ghaib, maka semestinya baginda pernah menyatakannya sebelum ini kepada Ibn Abbas. Maka kalam Ibn Abbas mempunyai hukum marfu'. Ini yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Qastallani dalam kitab dia Irsyadus Sari ketika dia menghuraikan Sahih Al-Bukhari. Walau asalnya tidak perlu pun diberitahu kerana Aisyah merupakan isteri baginda yang memang akan dimasukkan ke syurga. Apatah lagi orang yang paling disayangi oleh Nabi setelah Khadijah. Patutnya tak bagi tahulah.
Maksudnya kenapa tak payah beritahu? Kerana pastinya Aisyah dalam syurga. Pasal apa pastinya Aisyah dalam syurga? Yang pertama sebab dia ni isteri Nabi. Dia ni isteri Nabi. Nabi dalam syurga, pastilah dia dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Aisyah radhiyallahu anha ini dijamin secara pasti oleh Ibnu Abbas, dan pastinya Ibnu Abbas mengambilnya daripada Nabi SAW. Jaminan syurga ini sangat bernilai bagi seseorang mukmin kerana ia merupakan kerjayaan terbesar bagi seorang mukmin. Kok mana pun tuan-tuan, berjayanya kita dalam dunia ni, berjaya kita tu tidak boleh untuk menandingi berjayanya satu orang apabila Allah jamin dia akan terselamat daripada neraka. Itu bahaya yang hakiki. Itu bahagia yang hakiki, bahagia yang sebenar. Itu kejayaan yang sebenar. Bila Allah Azza wa Jal memberitahu kepada satu orang dia ahli syurga, kira tuan-tuan, itulah kejayaan yang paling besar. Tak ada kejayaan lagi yang lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang bermaksud, setiap daripada jiwa akan merasai mati. Dan sesungguhnya akan diberikan ganjaran kamu secara penuh pada hari kiamat nanti. Maksudnya, hari kiamat nanti ni tak ada orang yang kata, saya beramal, tapi Allah Ta'ala tak kira, tak ada. Yang kita banyak buat benda yang tak dikira ni dalam dunia je. Mungkin bos kita tak kira kita punya overtime. Kita overtime dah. Kita punya overtime katalah bulan tu dapatlah 8 jam, 9 jam, dia pergi kira 5 jam je. Lagi 4 jam tu tak dikira. Itu manusia punya kerja. Tapi Allah Azza wa Jal, apabila dia menghitung amalan manusia, hitungan Allah Azza wa Jal tidak terlepas walaupun hanya seberat zarah. Semua akan dikira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dari sudut kebaikan walaupun hanya seberat zarah akan dilihat. Kalau dia beramal kejahatan walaupun hanya sebesar zarah juga akan dilihat. Kemudian Allah Ta'ala kata, sebab tu Allah Ta'ala kata, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pastinya orang-orang yang melakukan amalan di atas muka bumi ini akan dibalas dengan ganjaran yang sepenuhnya pada hari kiamat nanti, tidak berkurang. Akan dapat seperti mana yang dia amal. Bahkan kalau kebaikan, akan diganda pula amalan tersebut. Akan digandakan pula amalan tersebut berganda-ganda supaya memberi galakan kepada orang untuk beramal lagi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ni yang saya nak masukkan ni. Ayat ni lah yang menjadi syahid. Ayat ni lah yang menjadi punca kenapa ayat ni diletakkan di tempat ni. Bila saya kata jaminan syurga yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang merupakan satu kejayaan yang sangat besar, merupakan satu kebahagiaan yang sangat besar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, maka dialah orang-orang yang sangat berjaya. Dia orang yang berjaya sebenarnya. Faqad faz, dia berjaya. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah mata'ul ghurur, yang merupakan perhiasan yang sementara. Perhiasan yang menipu daya. Perhiasan yang tak kekal lama. Dunia ni macam mana berjaya pun, orang duk puji, dapat A banyak ni, dapat A banyak ni. Orang puji, pandailah anak engkau, pandailah anak saudara engkau, pandailah adik engkau, pandailah abang engkau. Pandai dalam dunia ni, pandai yang sementara. Berjaya dalam dunia ni, berjaya yang sementara. Yang mana di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan lebih lagi apabila seseorang itu dijauhkan oleh Allah daripada neraka dan dimasukkan terus ke dalam syurga. Ini merupakan satu kejayaan yang sangat besar.
dalam kehidupan insan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kewafatan Aisyah radhiyallahu anha apabila sampai waktunya setelah melalui perjalanan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi wafat dia meneruskan kehidupan, menjadi pakar rujuk kepada umat, menjadi tempat untuk para sahabat dan tabi'in mencari ilmu, mencari jawapan daripada setiap persoalan yang mereka kemukakan. Maka setelah itu Allah Azza wa Jal menjemput Aisyah radhiyallahu anha untuk kembali ke rahmatnya. Yang mana saya sebut di situ, setelah melalui hidup sebagai pendakwah yang menyebarkan ilmu Islam, Aisyah radhiyallahu anha dijemput oleh Allah untuk meninggalkan dunia fana ini. Peristiwa kematian Aisyah berlaku pada malam Selasa bersamaan dengan tarikh 17 Ramadan pada tahun 58 Hijrah. Maksudnya umur Aisyah pada waktu tu adalah lebih kurang dalam 60 lebih lah. Dan dia meninggal pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan, sebahagian ulama mengatakan ia pada tahun 57. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dan jenazah Aisyah radhiyallahu anha disemadikan di perkuburan Al-Baqi'. Baqi' ni kat mana? Baqi' ni dekat Madinah lah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mungkin pernah pergi umrah, pernah pergi haji, yang mana waktu umrah dan haji mungkin kita ada singgah di perkuburan Baqi'. Mungkin kita nampak perkuburan Baqi', dan di situlah disemadikan Aisyah radhiyallahu anha, moga Allah meridainya. Itulah serba sedikit yang saya boleh cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. So kita tengok pula kepada isteri Nabi yang berikutnya, iaitu Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yang mana Hafsah ni tuan-tuan, dia merupakan anak kepada Umar ibn al-Khattab. Anak perempuan Umar. Anak perempuan Umar. Jadi kalau kita nak tengok, Umar ni sebenarnya adalah anak perempuan. Umar ni sebenarnya adalah anak perempuan. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Adakah pelik Umar ada anak perempuan? Iyalah, sebelum ni kita dengar cerita Umar ni bunuh anak perempuan dia. Ada orang kata, sebahagian mereka kata, Umar ni bunuh anak perempuan dia. Tapi setelah kita tengok, rupanya Umar ada je anak perempuan. Habis tu dia tak bunuh ke? Ini menunjukkan kesangsian tentang kisah Umar bunuh anak perempuan dia. Yang mana kisah ini merupakan kisah yang tidak sahih. Ia merupakan kisah yang tidak sahih. Bahkan kalau kita sebarkan ia, kita telah seolah-olah menuduh Umar dengan satu tuduhan yang tidak wajar kerana tidak ada bukti yang tepat dalam isu ni. Jadi sebab itu, riwayat yang mengatakan Umar bunuh anak waktu zaman jahiliah, Umar tanam anak perempuan dia hidup-hidup waktu zaman jahiliah, ini merupakan satu riwayat yang tidak sahih, yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Jadi tak payahlah kita sebut riwayat ni. Kerana memang Umar terbukti ada anak perempuan, iaitulah Hafsah. Nama penuh beliau adalah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza al-Qurashi. Orang Quraisy lah. Hafsah ni orang Quraisy lah sebab anak Umar. Ibu beliau pula bernama Zainab binti Maz'un. Beliau merupakan adik-beradik kandung dengan Abdullah bin Umar. Dia ni dengan Abdullah bin Umar adik-beradik kandung. Adik-beradik. Sebab itu Ibnu Umar ada satu ketika dia panjat bumbung rumah Hafsah sehingga dia ternampak Nabi SAW dalam rumah Hafsah. Kenapa Ibnu Umar pergi panjat pula dah rumah kakak dia? Kan? Jadi ini merupakan perkara yang kita kena tahu. Baik. Hafsah radhiyallahu anha dilahirkan pada 5 tahun sebelum kenabian. Maksudnya 5 tahun sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi, lahirlah Hafsah. Lahirlah Hafsah. Baik, pernikahan dengan Nabi SAW. Seperti mana yang tertera pada namanya, Hafsah radhiyallahu anhuma merupakan anak kepada sahabat rapat Nabi. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tu bapa pada Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi, dia sahabat Nabi,
dan dalam masa yang sama anak kepada sahabat Nabi. So kemuliaan tu datang daripada segenap cabang. Dia tu adalah sahabat. Bapa dia pun sahabat. Isteri pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Ummul Mukminin pun dia, sahabat Nabi pun dia, anak sahabat pun dia, kakak sahabat pun dia. Kerana dia saudara kandung Abdullah bin Umar. Jadi dia dapat kelebihan tu daripada pelbagai penjuru. Daripada pelbagai penjuru datang kelebihan kepada Hafsah ni. Baik, sama juga lebih kuranglah macam Aisyah. Aisyah dia tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Ummul Mukminin, anak pula kepada Abu Bakar yang merupakan sahabat rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Aisyah pun ada kelebihan tu. Okey? Aisyah pun ada adik-beradik yang sahabat juga, iaitu Asma. Lebih kuranglah Aisyah dengan Hafsah ni dari sudut kelebihan yang datang daripada segenap sudut tu, daripada saudara-saudaranya dan ayahnya. Sama lebih kurang, tapi Aisyah afdal lagi lah dari sudut kelebihan yang lain. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Khadijah ni adalah pada tahun ketiga Hijrah. Maksudnya tahun ketiga baru Nabi kahwin dengan Hafsah. Lepas Hijrah, lepas 3 tahun. Yang mana sebelum tu Hafsah dia kahwin dengan orang lain. Hafsah dia kahwin dengan seorang sahabat yang bernama Khunais. Yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Yang mana suami dia juga adalah Muslim. Suami dia juga adalah mukmin, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut di situ, baginda menikahinya pada tahun ketiga Hijrah. Nabi nikah dengan siapa? Nikah dengan Hafsah lah pada tahun ketiga Hijrah. Sebelum itu Hafsah radhiyallahu anhuma mengahwini Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, yang juga seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Khunais ni juga sahabat Nabi. So Hafsah mula-mula memang menikah dengan dia. Hafsah mula-mula menikah dengan Khunais. Kemudian setelah daripada Khunais gugur di dalam peperangan, syahid dalam peperangan, maka pada ketika itu Hafsah telah menjadi balu. Hafsah dah menjadi balu, maka sebab itulah Umar mencari calon. Siapa nak nikah dengan Hafsah ni sebagai pengganti, sebab suami dia dah terkorban dalam peperangan. Okey, ada khilaf sikit dalam peperangan apa yang dia meninggal, kita akan bincang sekarang. Yang mana saya sebut, bekas suaminya itu terlibat dalam peperangan Badar. Bekas suami dia terlibat dalam perang Badar. Yang ni sepakat. Khunais ni. Bahkan sebenarnya Khunais ni sahabat Nabi yang berhijrah bersama-sama dengan isteri dia Hafsah daripada Mekah ke Madinah. Maksudnya sahabat dia, suami dia ni bukan jalan-jalan sahabat lah. Muhajirin juga. Muhajirin dan syahid, syuhada. Baik. Perkara ini disepakati oleh para ulama sirah. Ulama sirah mengatakan suami Hafsah memang terlibat dalam peperangan Badar. Okey? Cuma para ulama sirah berbeza pendapat tentang bilakah kewafatan Khunais radhiyallahu anhu ini. Ulama ada beza sikit pendapat. Khunais ni meninggal bila? Bila Khunais ni meninggal? Berikut adalah perinciannya. Saya bawakan di situ. Yang pertama, pandangan pertama, mereka mengatakan beliau radhiyallahu anhu wafat disebabkan luka yang dialami ketika menyertai peperangan Uhud. Waktu perang Uhud, dia terluka. Ini bukan terluka jiwang, ni bukan diriku, jiwaku terluka. No, luka betul. Sebab apa luka betul? Sebab dia pergi perang. Dia pergi perang dan badan dia luka dan lepas tu dia meninggal. Ini bermakna beliau terlibat dalam peperangan Uhud. Ini merupakan pandangan Ibn Abdul Bar, pandangan Ibnul Athir dan juga pandangan Ibnu Allan. Jadi kalau anda tengok ada lebih kurang 3 orang lah yang berpegang pada pendapat ni. Pendapat siapa? Pendapat yang kata Khunais ni terlibat dalam perang Uhud, Badar terlibat, Uhud terlibat, tapi terkorban dalam peperangan Uhud yang mana dia tercedera, dia terluka dan dia meninggal dunia pada waktu tu. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibn Abdul Bar, pendapat Ibnul Athir dan juga Ibnul Allan. Manakala pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua.
Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya Hunais ni meninggal dunia bukan dalam peperangan Uhud. Dia meninggal dunia dalam peperangan Badar. Dia meninggal dunia dalam peperangan Badar. Jadi tuan-tuan, beliau wafat, pandangan ni kata, beliau wafat selepas peristiwa peperangan Badar dan beliau tidak terlibat dalam peperangan Uhud. Dalam perang Badar tu dia luka dah dan dia meninggal lepas tu. Ya? Ini merupakan pandangan Ibnu Sa'ad Al-Iraqi, Ibn Sayyidin Nas, dan ini juga pandangan yang Ibn Hajar nampak agak cenderung pada dia, iaitu dia meninggal selepas peperangan Badar. Maka mereka tidak bersetuju Hunais radhiyallahu anhu pernah terlibat dalam peperangan Uhud. Sebab apa? Ini disebabkan peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Ya. Kalau ikut pendapat apa? Pendapat ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Itu perang Uhud. Manakala peperangan Badar berlaku setahun sebelum tu, iaitu peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi oleh kerana ada perbezaan tarikh ni, mereka mengkaji. Mereka kata kalau betul si Hunais ni meninggal dalam peperangan Uhud, kita kena kira lah, kerana di antara perkara yang dipersetujui oleh para ulama, Nabi menikah dengan Hafsah adalah pada bulan Sya'ban tahun ke-30 bulan setelah hijrah, macam 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi kalau katalah 30 bulan maksudnya 2 tahun 6 bulan lah. 2 tahun 6 bulan. Sedangkan kalau katalah peperangan Uhud baru dia nak meninggal, lepas tu baru Nabi nak menikah. Peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah, bulan Syawal. Kan? Jadi dah tentulah iddah dia tak habis lagi. Dah tentu iddah tak habis. Sebab iddah orang meninggal dunia ni 4 bulan 10 hari. Jadi sebab itu kalau ikut perkiraan tak cukup. Peperangan Badar okey. Kalau dia meninggal dalam perang Badar, cukup untuk kita katakan Nabi SAW menikah dengan dia apabila sampai 30 bulan selepas daripada peristiwa hijrah. Maka Nabi SAW pula menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban. Ya. Maka jika Hunais meninggal dunia selepas peperangan Uhud, pastinya iddah Hafsah radhiyallahu anhuma masih belum berakhir. Tapi ada juga yang kata mungkin Hafsah pada masa itu mengandung ke, dia bersalin ke, tapi itu semua adalah andaian-andaian mereka. Dari sudut riwayat, nampaknya kuat pandangan yang mengatakan Hunais meninggal dunia syahid selepas daripada peperangan Badar. Baik. Terdapat 3 riwayat yang menyebutkan tarikh Nabi SAW menikahi Hafsah. Ada riwayat yang menyebutkan baginda menikahi Hafsah selepas 30 bulan daripada tarikh hijrah. Bukan selepas atau selepas banyak, 30 bulan lebih sikit saja. Manakala ada juga riwayat yang menyebutkan 25 bulan selepas hijrah, ada juga yang menyebutkan 20 bulan daripada tarikh hijrah. Ini semua menunjukkan pernikahan ini berlaku sebelum daripada peperangan Uhud. Kerana peperangan tersebut berlaku selepas 30 bulan daripada tarikh hijrah. Perang Uhud ni berlaku tahun ketiga. Tahun ketiga maksudnya tentu lebih daripada 30 bulan. Jadi oleh kerana itulah Ibn Hajar cenderung, Ibn Sayyidin Nas juga mengatakan bahawasanya Hunais memang terkorban dalam peperangan Badar, bukannya peperangan Uhud. Okey? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak tengok kelebihan Hafsah binti Umar bintul Khattab. Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Baik. Terdapat beberapa kelebihan bagi Hafsah radhiyallahu anhuma yang diceritakan dalam kitab-kitab hadis dan sirah. Berikut antara kelebihannya. Ada kelebihan Hafsah ni, apa kelebihannya?
Yang pertama, beliau berhijrah bersama dengan suami. Tuan-tuan, seperti mana yang saya cerita, seperti mana yang saya cerita, peristiwa hijrah ni peristiwa yang besar. Ya, peristiwa hijrah ni peristiwa yang sangat besar. Kenapa? Kerana hijrah ni bukan hanya sekadar kita tinggalkan kampung halamannya, tak. Ya, bukan. Bukan sekadar itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tetapi hijrah ni tinggal negara, tinggal terus. Ya, tinggalkan negara ni tinggal terus. Belum tentu boleh balik. Tak tahu boleh balik ke tidak, tak tahu selamat ke tidak. Sebab itu hijrah ni benda besar. Dan sebab tu orang yang berhijrah ni tak langsung dipanggil makiyun, tak dipanggil pun orang Mekah. Sebaliknya mereka digelar dengan gelaran muhajirun, orang yang berhijrah. Kerana apa? Kerana pengorbanan mereka dalam hijrah menjadikan mereka itu layak untuk diagungkan dengan nama tu, iaitu nama hijrah. Sebab hijrah ni selai sepinggang. Jadi bila mana di kalangan sahabat nak pergi hijrah, ada di kalangan sahabat yang dia je hijrah, suami dia tak mau beriman, maka berpisah. Ada dia je hijrah, isteri tak mau ikut, ada. Tetapi Hafsah, kelebihan dia, dia berhijrah, suami dia pun berhijrah. Sebab itu saya sebut di situ, Hafsah radhiyallahu anha memperoleh kehormatan dan kemuliaan apabila beliau pergi berhijrah ke Madinah bersama dengan suaminya radhiyallahu anhu, Khunais. Yang kedua-duanya itu telah memeluk Islam. Tetapi ada sahabat yang lain yang pasangannya tidak memeluk Islam. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Huwairith, katanya, tazawwaja Khunais ibnu Hudzafah ibnu Qais ibnu Adi ibnu Sa'ad ibnu Sahm Hafsah bint Umar ibn al-Khattab fakanat indahu wa hajarat ma'ahu ila al-Madinah famata anha ba'da al-hijrah maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min Badar. Yang mana Abu Huwairith, seperti mana riwayat Ibnu Sa'ad ni, dia kata apa? Dia kata Khunais menikahi, Khunais bin Hudzafah menikahi Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Yang mana dia kata Khunais ni sentiasa bersama dengan Hafsah. Hafsah sentiasa bersama dengan Khunais, berhijrah bersama dengan Khunais ke Madinah. Dan ketika mana Khunais meninggal dunia setelah daripada hijrah, dan Khunais ni apabila berhijrah bersama dengan Hafsah, kemudian dia pun meninggal dunia setelah daripada hijrah. Waktu Nabi SAW baru saja balik daripada Badar. Setelah Nabi balik daripada Badar, ya, Khunais ni terlibat dalam peperangan Badar dan dia terluka dalam peperangan Badar dan akhirnya dia terkorban. Dan selepas itu, ya, Nabi SAW pun menikahi Hafsah setelah iddahnya berakhir. Okey, itu yang pertamalah, dia berhijrah bersama dengan suami dia. Yang kedua, ya, kelebihannya juga Rasulullah SAW sendiri meminang Hafsah. Nabi sendiri pinang. Kelebihan Hafsah radhiyallahu anha yang lain adalah Rasulullah SAW yang meminangnya sebelum berkahwin. Sebelum berkahwin, Nabi pinang dia. Umar radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada sahabat yang lain untuk mengawinkan anaknya itu. Tetapi mereka tidak ambil tawaran itu sebagai penghormatan kerana diketahui bahawa baginda, iaitu Nabi SAW, ingin berkahwin dengan dia. Ada satu kisah, kalau tuan-tuan tengok muka surat 102 tu, saya ada bawakan hadis tu. Ya, hadis tu hadis yang panjang sikit kerana ada kisah dia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana dalam hadis ni disebutkan anna Umar bin Al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsah bint Umar min Khunais bin Hudzafah As-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah SAW qad syahida Badran tuwfiya bil Madinah. Sesungguhnya Umar ni ketika mana Hafsah telah menjadi balu,
Balu siapa? Balu Khunais. Balu Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Dan Khunais merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dan terlibat dalam peperangan Badar dan meninggal dunia di Madinah. Qala Umar, bila meninggal aja menantu dia, bila anak dia menjadi balu aja, mati menantu dia, Umar ni pun bercakap. Dia kata, "Falaqitu Uthman ibn Affan, fa'aradtu alaihi Hafsah." Aku pun pergi jumpa Uthman. Aku jumpa Uthman lepas dia kata, suami anak aku meninggal dunia. Suami anak aku menjadi syuhada. Anak aku pun dah jadi balu. Jadi dah habis dah dia punya iddah. Boleh menikah lagi, dia pun muda lagi. Aku jumpa Uthman, dia kata. Masa tu Uthman baru saja kehilangan isteri, iaitu Ruqayyah. Yang mana kita semua tahu waktu peperangan Badar, Uthman tak pergi. Sebab isteri dia sakit. Anak Nabi SAW sakit. Dan lepas pada tu tak lama, meninggal isteri Uthman. Jadi bila isteri Uthman meninggal, Hafsah pun dah tak ada suami, iddah si Hafsah ni pun dah tamat, maka Umar ni pergi cari sahabat yang mungkin nak ambil anak dia sebagai isteri. Jadi nak pilih-pilih menantu ni, Osman adalah calon pilihan yang terbaik yang ada lah oleh Umar. Maka Umar pun mencadangkan nama Aisyah kepada Osman. Maksud mungkin Umar cakap, kau tak ada isteri kan? Anak aku ada, baru je jadi balu, baru aja habis iddah dia, mungkin boleh ambil dia sebagai isteri. Tawarkan pada dia. Faqultu, maka Umar pun cakap pada Osman, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Kalau kau nak, aku boleh nikahkan kau dengan anak aku Hafsah. Kalau kau nak lah, dia kata. Tolong fikir. Qala sa'anzur fi amri. Osman kata, aku fikir dulu. Dia kata, aku fikir dululah. Biar aku fikir dulu. Aku akan tengok. Falabistu layali. Aku pun tunggu beberapa malam. Aku tunggu beberapa malam. Faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hadha. Lepas beberapa malam, Osman pun jumpa dengan Umar. Osman kata, telah timbul pada aku satu keputusan. Aku ambil keputusan, aku tak nak kahwin lagi lah waktu ni. Dia kata, hari-hari macam ni aku tak nak kahwin lagi lah. Dia beritahu. Qala Umar, maka Umar kata, falaqitu Abu Bakrin. Aku pun pergi jumpa Abu Bakar. Ni semua sahabat-sahabat belaka ni. Umar tu sahabat dengan Abu Bakar, sahabat dengan Osman. Ada anak perempuan, nak minta siapa anak perempuan ni, anak perempuan aku ni siapa yang boleh ambil jadi isteri. Ya? Maka dia pun pergi jumpa dengan Abu Bakar. Falaqitu Abu Bakrin, aku berjumpa dengan Abu Bakar. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Kalau kau mahu wahai Abu Bakar, aku boleh nikahkan kau dengan anak aku yang bernama Hafsah binti Umar. Ya? Fasamata Abu Bakar falam yarji ilayya syai'a. Maka bila Abu Bakar dengar je tawaran Umar ni, Abu Bakar diam aja. Kata nak pun tidak, kata tak nak pun tidak. Biar gitu aja. Dia tak macam Osman. Osman kata aku fikir dulu. Lepas beberapa hari, Osman pun datang bawa berita, aku tak nak kahwin lagi. So senang cerita. Tak nak, sebut tak nak. Tak ready, sebut tak ready. Sebab aku nak cari calon suami untuk anak aku ni. Itu Osman, Umar fikirlah. Maka Abu Bakar ni dia diam aja. Dia tak bagi tahu. Ya. Kemudian esoknya pun dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu apa pun berita. Fakuntu alaihi awjada minni ala Uthman falabistu layali. Bila Abu Bakar ni, ya, bila Abu Bakar ni tak cakap nak ke tak nak, kata Omar, aku marah sungguh. Ya. Aku marah sungguh pada Abu Bakar ni. Berbanding aku marah pada Osman. Maksudnya, Abu Bakar ni setakat Osman tak nak tu, aku adalah marah sikit tapi tak adalah marah sangat. Kecewalah sikit sebab Osman tak nakkan Hafsah ni. Tapi Abu Bakar ni, usah kata bagi tahu tak nak, jawab pun tak nak. Jawab pun tak nak jawab lah, nak ke tak nak. Umar marah. Kemudian Umar kata, falabistu layali, aku pun tunggu beberapa malam.
Summa khatabaha Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun menikahi. Nabi pun meminang Hafsah. Nabi pinang Hafsah. Nabi pinang Hafsah. Kemudian Umar kata, fa ankahtuha. Aku pun nikahkan Hafsah ni dengan Nabi SAW. Iyah, aku nikahkan Hafsah dengan Nabi SAW. Falaqiyani Abu Bakar. Maka lepas daripada Umar menikahkan Nabi dengan Hafsah ni, Abu Bakar pun datang jumpa dengan Umar. Abu Bakar datang jumpa Umar. Abu Bakar kata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji' ilaik. Boleh jadi, Abu Bakar ni lembut sikit. Dia kata, boleh jadi engkau marah dengan aku sebelum ni. Ketika mana engkau menawarkan Hafsah pada aku, ketika mana engkau tanya aku ready tak nak ambil Hafsah sebagai isteri, tiba-tiba aku tak jawab. Tiba-tiba aku tak jawab. Aku kata ya pun tidak, aku kata tidak pun tidak. Ya. Jadi Abu Bakar dia perasan. Ya, Abu Bakar dia perasan macam Umar ni ada sedikit marah kat dia. Ya. Okey. Ini kata Abu Bakar. Abu Bakar ni dia perasan Umar tak marahlah. Umar tak suka dengan perbuatan dia tu. Qultu na'am. Umar dia terus bagi tahu benda yang benda yang ikhlas lah. Dia kata betul memang aku marah. Aku tanya sebelum ni hang tak mau jawab pun. Jawablah, suka ke tak suka, nak ke tak nak. Ni tak jawab. Qultu na'am. Aku marah. Umar kata. Qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta illa anni qad alimtu anna Rasulullah SAW qad zakaraha. Aku ni tidak ada benda yang menghalang aku daripada untuk aku bagi tahu kepada kamu keputusan aku nak ke tak nak dengan Hafsah ni. Setelah engkau menawarkan dia pada aku, tak ada benda yang halang aku, melainkan sesungguhnya aku telah mengetahui bahawasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan Hafsah ni pada aku. Maksudnya Nabi pernah sebut kepada Abu Bakar bahawasanya Nabi ni mungkin nak ambil lah si Hafsah ni sebagai isteri dia. Maka sebab itu dia kata falam akun liufshiya sirra Rasulullah SAW walau tarakaha laqabiltuha. Maksudnya ya, kalau Nabi tak ambil, dah tentu aku ambil. Kalau Nabi tak nak kahwin dengan Hafsah ni, dah tentu aku nikahi Hafsah ni. Tapi oleh kerana Nabi nak, Nabi dah sebut nama dia, jadi aku nak buat macam mana? Kan? Aku tak mau. Dia kata, falam akun liufshiya. Aku tak nak menyebarkan rahsia Nabi SAW. Kalau Nabi tak jadi kahwin dengan Hafsah, tak apa aku ambil. Aku nikah dengan Hafsah. Sebab Hafsah ni pun orang salihah, perempuan yang elok, perempuan yang muhajirah, orang yang muhajir. Jadi Abu Bakar kata aku tak nak. Kalau aku tolak saat gini, Umar akan tanya, kenapa engkau tolak? Kau tak suka ke anak aku ke? Dia kata aku suka. Dah kalau engkau suka, apa yang menghalang? Dia terpaksa cakap apa yang menghalang. Sebab tu dia tak nak cakap. Dia biar je benda tu tergantung sampailah Nabi SAW, ya, sampailah Nabi SAW bagi tahu kepada Umar yang dia nakkan Hafsah menjadi isteri dia. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Abu Bakar tak jadilah. Abu Bakar tak jadi kerana menghormati Nabi SAW. Umar melakukan perkara sebegini untuk menguatkan lagi hubungan dengan para sahabat dan menjadi kemuliaan baginya jika mendapat menantu yang sangat baik. Umar punya, orang kata apa, alasan untuk dia jumpa orang ni tanya, dia jumpa orang ni tanya, hanyalah semata-mata kerana dia nakkan Hafsah ni bersuamikan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bagus, dan juga dia tu sendiri nak dapat kemuliaan daripada sahabat-sahabat besar seperti nama Uthman dan juga Abu Bakar. Tapi Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Umar, bukan hanya dia dapat menikahkan anak dia dengan orang saleh, bahkan Nabi terus. Bukan sekadar orang saleh saja, Nabi terus.
menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, menunjukkan kepada kita bahawasanya ni kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada keluarga Umar bin Khattab. Walaupun Umar radhiyallahu anhu sendiri mempunyai kelebihan dan kemuliaan, tetapi dia juga mahukan anaknya untuk mendapat kemuliaan. Kemuliaan tersebut dengan dijadikan isteri kepada sahabat yang mulia darjatnya di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau telah peroleh insan yang paling agung sebagai menantunya, iaitulah Umar iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Insya-Allah jika kita ada kesempatan, kita bertemu lagi di lain masa. Saya sebenarnya hari ini tegak agak kering sikit. Bukan kata kami berpuasa juga ustaz, tapi tak adalah kering macam ustaz tak. Hari ini saya ada 3 ceramah. Tadi dah 1 dah 2 jam. Ni sejam, dan insya-Allah lepas ni ada sejam lagi. Saya tak tahulah, bateri ni dah rasa dah lebih 50% dah pakai bateri suara ni. Mudah-mudahan boleh bertahan sehingga ke akhirnya insya-Allah. Baik. Saya rasa cukup sekadar tu dulu. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun teguran kepada saya alu-alukan, ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Betulkah ada riwayat yang kata sahabat berzikir badan bergoyang seperti pepohonan yang kena tiup angin? Sebab inilah hujah yang dipakai oleh beberapa golongan yang berzikir goyang sana, goyang sini, pusing sana, pusing sini. Baik. Dalam riwayat tu dia ada satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kalau tak silap saya. Tetapi riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak sahih. Ada satu lagi riwayat, ya, yang mereka gunakan, iaitu ketika mana Nabi memuji Ja'far bin Abi Talib dengan kata Nabi, ashbahta khalqi wa khuluqi, engkau menyamai rupa aku dan menyerupai akhlak aku. Fahajala Ja'far, maka pada masa itu Ja'far pun menari kegembiraan, melompat kerana kegembiraan bila Nabi SAW sebutkan perkataan itu kepada dia. Jadi yang pertama, hadis yang pasal sahabat tu bila berzikir meliuk lentuk seperti mana pokok tu tidak sahih. Begitu juga lafaz yang Nabi puji Ja'far tu sahih. Tapi tambahan lafaz yang kata Ja'far melompat itu ada perbahasan dalam kalangan ulama, ada ulama yang mendhaifkannya. Dan kalau ia sahih sekalipun, ia bukan digunakan, ia tidak boleh digunakan sebagai hujah untuk menari ketika berzikir. Sebaliknya itu adalah satu reaksi biasa yang dilakukan oleh orang yang seronok. Kita pun bila seronok, kita ada sedikit kegembiraan dan lompat. Okey? Manakala zikir, kalau kita tengok zikir Nabi SAW, Nabi duduk di tempat salat, Nabi tak menari. Nabi tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi melompat-lompat dan sebagainya. Sebaliknya dalam Al-Quran disebut zikir ini menenangkan jiwa. Jadi kalau kita penat, ia tidak tenang lagilah jiwa. Cuma kalau seseorang itu sambil berzikir, sambil dia bergoyang, nak mengasyikkan diri, bukan kerana dia menganggap gerakan itu ada fadilat, tetapi hanya sekadar dia nak mengkhusyukkan diri dia, yang tu tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita ni bila zikir, kadang-kadang kita goyang kan, subhanallah, 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 kita goyang kan. Yang tu tak ada masalah. Tetapi yang menjadi problem ialah apabila kita melazimi satu gerakan seolah-olah macam gerakan itu ada fadilat, dan gerakan itu statik, dilakukan setiap masa, setiap kali kita nak buat zikir, itulah gerakannya. Yang tu, dan kita anggap dia ada fadilat, yang tu termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sering disebut durhaka anak pada ortu. Ortu ni orang tua kot, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada ortu yang derhaka pada anak? Derhaka biasa disebut oleh di dalam hadis uquq, iaitu uququl walidain. Derhaka anak kepada ibu bapa. Tetapi kalau ibu bapa, kita tak panggil dia derhaka pada anak, tetapi kita panggil ibu bapa yang cuai kepada anak.
Maksud ibu bapa yang cuai pada anak ni bila mana ibu bapa yang tidak melaksanakan didikan yang baik kepada anak dia. Sebab itu Nabi SAW suruh kita pilih isteri yang mempunyai pegangan agama yang baik. Ya. Um, Isteri yang mempunyai pegangan agama yang baik akan menjadikan isteri kita tu boleh untuk mendidik anak kita dengan pegangan agama yang baik. Oleh kerana itulah Nabi suruh pilih calon isteri yang mempunyai agama. Fadhfaru bidzatid din taribat yadak. Pilih yang ada pegangan agama yang baik. Pastinya tangan kamu akan beruntung. Ya, baik. Itu tanggungjawab mak bapak, jangan dicuaikan. Ya, baik. Kita tengok soalan yang berikutnya. Ustaz, pada zaman Rasulullah SAW begitu senang sahabat mempelawakan anak mereka untuk dikahwinkan dengan sahabat mereka yang sesama angkatan umur mereka. Sekarang ni kita nak pelawa anak kita pada sahabat kita, tak terfikir langsung nak offer anak untuk kahwin dengan sahabat kita walaupun sahabat kita orang saleh dan mulia. Kerana mungkin zaman mereka itu berbeza dengan zaman kita lah. Ya, mungkin zaman kita berbeza dengan zaman mereka, yang mana zaman kita ni nak berkahwin tu jurang umur tu mungkin tidak terlalu jauh. Tetapi sekarang zaman kita, tapi zaman mereka tak ada masalah jurang umur yang jauh itu. Kerana zaman mereka kalaulah kata suami terlalu tua pun, katalah suami terlalu tua, dia menikah, lepas tu suami meninggal, dia boleh kahwin dengan orang lain dan itu tidak dianggap sebagai benda yang mengaibkan. Mungkin zaman sekarang ni ada stigma tu masih ada berlaku dalam masyarakat, menganggap kalau kahwin aja nampak macam tak bagus, nampak macam tak setia dengan arwah suami, itu jadi masalah. Tapi zaman tu tak. Jadi perubahan zaman berlaku. Tapi sebenarnya kita kena ubahlah benda ni. Benda ni kita kena ubahlah, kerana perkahwinan ni yang bagusnya sesama orang saleh. Kalau kita nampak dia orang saleh, kita nikahkan. Kerana orang saleh ini boleh jaga. Dia tak adalah pukul anak kita dan seumpamanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin soalan yang dah cover dulu. Lailatul Qadar tu happen seketika saja ke tak? Lailatul Qadar berlaku waktu malam, sepanjang malam. Sebab itu sebahagian ulama menyebutkan, bahkan diriwayatkan daripada Imam Syafi'i mengatakan, sesiapa yang salat Isyak pada malam itu secara berjamaah, dia dapat habuan daripada malam Al-Qadar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut lailah, satu malam. Lepas tu Allah Taala sebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sehingga terbitnya fajar. Jadi malam bermula pada maghrib dan berakhir sehingga terbitnya fajar. Itulah malam Al-Qadar yang mempunyai kelebihan. Ya, baik. Okey. Tengok soalan berikutnya. Mana tadi? Banyak soalan ni. Cuai itu apa Ustaz? Cuai itu maksudnya dia culas. Dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik. Dia mencuaikan didikan. Sepatutnya dia mengajarkan didikan agama pada anak-anak, tapi dia tak mahu untuk bertanggungjawab. Dia tak mahu untuk mengambil tanggungjawab dengan sebenar-benarnya. Itu maksud cuai. Ya, mungkin ada sebahagian sahabat-sahabat kita daripada Indonesia yang mungkin ada kekangan bahasa. Saya minta maaf kalau bahasa saya tidak difahami dengan betul-betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan beramal di malam Al-Qadar,
Dalam hadis dikatakan Nabi bersungguh-sungguh beramal pada malam tersebut. Ya betul. Apa yang dimaksudkan dengan bersungguh itu? Adakah banyakkan beramal atau kita beramal dengan sempurna seperti solat Isyak dan qiyam Ramadan berjemaah, bangun pada sepertiga malam untuk solat, kemudian dalam solat itu kita perbanyakkan doa yang Nabi ajar ketika sujud. Setelah itu baca Quran. Boleh Ustaz bagi pendapat? Memperbanyakkan amalan ataupun mencari malam Al-Qadar dengan bersungguh itu, kalau boleh sepanjang malam itu kita isi dengan ibadat. Kalau kita nak tidur pun tidur sekejap saja, kerana malam 10 yang terakhir tu Nabi hidupkan dengan ibadah. Dan Nabi hidupkan dengan ibadah, hidupkan dengan salat. Cuma ulama berbeza pendapat. Malam Al-Qadar ini adakah ia dikhususkan untuk solat semata-mata ataupun semua ibadat lain akan dikira? Contohnya orang tu dia sedekah pada waktu malam. Dengan dia menganggap kalau aku sedekah malam 10 malam terakhir ni, setiap hari aku sedekah sikit-sikit, akan ada satu hari yang kena pada malam Al-Qadar. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan semua ibadat yang baik dilakukan pada malam Al-Qadar itu akan diberikan gandaan pahala. Lebih baik daripada 83 tahun punya ibadat. Kerana 1000 bulan lebih daripada 83 tahun. Manakala sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin, dia kata hanya khusus kepada salat. Tetapi saya cenderung kepada pendapat ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Kerana apa? Kerana qiyam, menghidupkan malam, qiyamul lail, bukan hanya fokus kepada salat, tetapi menghidupkan malam itu dengan apa saja ibadat yang kita mampu. Zikir termasuk, salat termasuk, baca Quran termasuk, bersedekah termasuk. Kalau tak, rugilah orang yang haid pada malam Al-Qadar, yang mana mereka tak dapat nak solat kalau hanya dikhususkan untuk solat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dalam hadis Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi, yang mana Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kalau aku bertemu pada malam Al-Qadar, apa yang aku nak sebut? Nabi kata, quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau sukakan pengampunan, ampunkan aku, berikan aku keampunan. Maka ini menunjukkan bahawasanya pada malam Al-Qadar itu bukan hanya sekadar salat, tetapi termasuk juga apa saja ibadat yang baik, termasuk doa, termasuk zikir, termasuk baca Quran, termasuk bersedekah. Jadi tuan-tuan, kita konsisten insya-Allah, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Ya, baik. Itu yang berikutnya. Kemudian kita tengok kalau ada soalan yang lain. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah betul Hafsah diceraikan? Waalaikumsalam, saya jawab dulu salam tuan. Sebenarnya kita akan masuk perbahasan itu pada kuliah akan datang nanti insya-Allah. Memang ada riwayat yang menyebutkan demikian. InsyaAllah kita akan masuk pada kuliah akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Kak Majini, terima kasih Dr. Azmi yang menganjurkan majlis pada petang ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.